15. Bukan soal 5, 14. 14. Baca. Wa annahu. Ni, wa annahu. Insya-Allah. Muka surat 15. Oh, 25. Dari? Kedua. Khalaqal khalqa. InsyaAllah. Kita muka surat Sayur Salikin, Sayur Salikin, jilid 1, muka surat 15. Baris kedua daripada atas. Baris 2 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Ulang balik. Khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Artinya, menjadikan Allah Ta'ala itu akan segala makhluk dan segala perbuatan mereka itu makhluk, dan mengira-ngirakan rezeki mereka itu dan segala ajal mereka itu, seperti mana firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, bermula Allah Ta'ala itu menjadikan akan segala zat kamu dan menjadikan ia akan segala perbuatan kamu. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya, dan tiada ada daripada suatu yang melata-lata di dalam bumi ini melainkan atas akuan Allah pada memberi rezeki akan dia. Dan lagi firman Allah Ta'ala, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, apabila datang ajal mereka itu, nescaya tiada dapat dikemudiankan barang satu saat dan tiada dapat didahulukan barang satu saat. Kerana rezeki seseorang dan ajalnya itu telah mentakdirkan dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni telah tertentu di dalam ilmu Allah Ta'ala dan di dalam Lauhil Mahfuz, tiada dapat berubah sekali-kali. Ini kita sambung lagi berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala yang kita wajib mengetahui, antaranya iaitu Allah Ta'ala bersifat khudrat. Khudrat ni artinya kuasa. Maksud kuasa tu taksir. Ta alif hamzah sayara, taksir. Maksud taksir, memberi bekal. Yang ada elok-elok, Tuhan boleh bagi bekal. Tak ada, hilang, tak ada.
Yang tiada Allah boleh bagi bekas, ada. Yang ada Tuhan boleh bagi tak ada, yang tak ada Tuhan boleh bagi ada. Yang hidup Tuhan boleh bagi mati, yang mati Tuhan boleh bagi hidup. Yang kenyang Tuhan boleh bagi lapar, yang lapar Tuhan boleh bagi kenyang. Itu makna taksir, memberi bekas. Saya ingin juga tuan-tuan sekalian, makna kata memperjelaskan, sebab sekarang ni sibuk serangan terhadap pegangan akidah umat Islam, terutama mengikut aliran Asy'ariyah ni atau Mansur Maturidiyah ni. Ada orang kata, terutamanya puak-puak Wahabi lah, sifat 20 ni tak ada zaman Nabi. Tengah orang dia keliru. Dia keliru. Oh memang tak ada sungguh. Memanglah Nabi tak ajak. Makna kata sahabat-sahabat bilang 20 tu. Wujud ridam bakwah tu tak ada. Tapi konten tau, isi dia tu diamalkan, diiktikadkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ada tak Rasulullah nafikan wujudnya Allah? Adakah sahabat menafikan Tuhan tu bersifat qidam? Adakah di antara mereka yang menidakkan Allah Ta'ala tu bersifat baqa? Mukhalafah, tak serupa dengan makhluk. Adakah? Adakah yang mengatakan Allah itu tidak esa? Dan sebagainya. Macam juga ilmu tajwid. Di zaman Nabi tak diajak ilmu tajwid. Tapi Rasulullah para sahabat baca Quran ikut tajwid. Datang ulama-ulama dulu susun. Kemudian susun bagi cantik. Benda yang ada zaman Nabi disusun dalam bentuk ilmu yang lebih tersusun. Jadi ini kita kena faham. Bahawasanya macam juga kita kata dalam semayang kita. Bukan memang tak tersusun. Rukun uduk 6. Tapi adakah makna kata Rasulullah dan para sahabat tidak mengambil uduk mengikut 6 perkara tu? Itu juga dengan semayang rukun 13. Memang tak diajar zaman Nabi. Tapi Nabi dan para sahabat semayang mengikut apa yang disusun. Jadi ulama cuma menyusun. Bagi cantik, bagi lawa, senang kita mengaji. Senang kita menuntut, senang kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Termasuk qudrat. Walaupun mereka tak bilang, tapi mereka meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat kuasa. Jadi maksud kuasa ini tuan-tuan sekalian ialah taksir, memberi bekas. Tak ada yang boleh memberi bekas melainkan Allah. Tiada yang boleh mengadakan yang tak ada melainkan Allah. Tiada boleh mentiadakan yang ada melainkan Allah. Tiada yang boleh menghidupkan yang mati melainkan Allah. Tak ada yang boleh mematikan yang hidup melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Kita beriman Allah Ta'ala Tuhan kita bersifat dengan sifat kuasa ataupun qudrat. Jadi Imam Ghazali nak memperincikan lagi, memperjelaskan maksud kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan katanya khalaqal khalaqo ni mencipta atau menjadikan. Dia Allah yang berkuasa itu menjadikan khalqo akan makhluknya. Allah lah yang menjadikan makhluk. Bighairi misal. Tak ada contoh. Sebelum ada Adam, tuan-tuan, tak ada manusia di atas muka bumi. Tidak ada manusia. Allah Ta'ala menjadikan Adam tadi tidak ada contoh. Kita kalau buat tu ada contoh. Nak buat rumah ada contoh, nak buat kereta ada contoh, nak buat semua ada contoh. Allah Ta'ala menjadikan manusia. Sebelumnya memang tak ada manusia. Allah menjadikan manusia. Makhluk ni dijadikan oleh Allah. Apa tu makhluk? Makhluk ni tuan-tuan yang kena jadi. Dipanggil makhluk. Tiap-tiap yang kena jadi tu makhluk. Allah tu khalik. Allah tu pencipta. Yang kena cipta tu namanya makhluk. Lain daripada Allah, semua dipanggil makhluk. Ciptaan Allah. Tak ada satu pun yang ada, melainkan semua dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kalau ada iktikadkan bahawasanya ada makhluk yang Tuhan tak bagi jadi, dia dah terkeluar daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah.
Umpamanya dia kata, ini jadi sendiri. Dia menafikan yang Allah menjadikan. Terkeluar daripada sebagai orang yang beriman. Law of nature dia kata. Jadi sendiri. Mana ada jadi sendiri? Semua ni Tuhan bagi jadi. Maka kita ni dipanggil makhluk. Sebab kita kena jadi. Ada juga disebut sebagai makna kata mungkin. Mungkin pun dia juga. Mungkin ni tuan-tuan sekalian. Masa makna waktu imkan. Mungkin jadi, mungkin tak jadi. Jadi Allah Ta'ala yang menjadikan. Dipanggil juga mungkin. Kita ni mungkin. Atau imkan pun dia juga. Baharu pun dia juga. Maksud baharu, dulu tak ada, sekarang ada. Bermula dengan tak ada. Asalnya tak ada, kemudian ada. Semua makhluk ni asalnya tak ada. Kemudian ada. Maka dipanggil baharu. Baharu pun dia, mungkin pun dia, makhluk pun dia. Kan? Ada juga dipanggil alam. Tentu jumpa kadang-kadang perkataan alam. Alam pun dia juga. Benda yang sama juga. Kenapa dipanggil alam? Kerana makhluk ini sebagai alam, alamat adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dipanggil alam. Pun dia juga. Kan? Jadi semua makhluk ini yang menjadikannya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud kata. Allah Ta'ala yang bersifat kuasa, dia mengadakan yang tak ada kepada ada. Dialah yang menjadikan makhluk ini. Bila bersebut makhluk banyaklah. Manusia, jin, syaitan, tumbuh-tumbuhan, binatang, kan? Langit, bumi, bulan, bintang, semua ni Allah Ta'ala yang menjadikan. Itu dia. Allah menjadikan makhluk wa a'malahum. Dan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan makhluk itu pun Tuhan bagi jadi. Tuhan jadikan kita. Khalaqakum. Allah menjadikan kamu. Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu. Dan Allah juga menjadikan perbuatan kamu. Terangkat tangan saya ni Allah yang angkat. Saya letak tangan saya, Allah yang meletakkan. Kerlipan mata saya, Allah yang kerlipkan. Tak boleh kerlip sendiri. Segi akidah, wajib yakin Allah menjadikan kita dan perbuatan kita. Semua makhluk ni. Perbuatan makhluk, semua dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dalilnya, khalaqakum summa razaqakum. Allah menjadikan kamu dan Allah juga menjadikan perbuatan kamu. Wajib i'tiqad macam tu. Maksud kuasa-kuasa Allah Ta'ala, Allah yang menjadikan kamu dan Allah menjadikan perbuatan kamu. Khalaqakum wa a'malahum. Khalaqal khalqa wa a'malahum. Dia yang menjadikan makhluk dan menjadikan perbuatan makhluk. Kalau tuan-tuan pegang ni, tuan-tuan bangun tengah malam. Semayang tahajud 2 rakaat. Mula dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Cuba tuan-tuan rasai. Yang tuan-tuan boleh semayang ni dengan perbuatan Allah. Tuan-tuan tak boleh nak lintah di hati saja aku semayang tahajud. Melainkan Allah yang lintahkan hati kita tu. Yang boleh semayang tahajud. Tuan-tuan angkat tangan Allahu Akbar. Kita kata Allahu Akbar tu tak boleh keluar lidah kita. Melainkan Allah yang gerakkan. Allah gerakkan. Tuan-tuan angkat tangan. Tak terangkat tangan. Melainkan Allah yang mengangkat tangan kita. Cuba nampak macam tu. Nabi kata, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Takkan bergerak satu zarrah melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata oleh Muhammad, yang kamu boleh semayang mangkit tahajud ni bi fadlillah, dengan anugerah Allah
wa bi rahmatihi, dengan kasih sayang Allah. Kita rasai betapa kasih sayangnya Allah hingga Allah Taala beri kita kekuatan untuk sembahyang tahajud. Baru terlepas daripada ujub. Kalau kita kata kita, perbuatan kita, kedarat kita, tenaga kita, kita dalam ujub. Tapi kita yakin ini semua perbuatan Allah, anugerah Allah, kasih sayang Allah. Kita menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa bizalikal falyafrahu. Dengan sebab itu kita gembira. Pasal apa kita gembira? Allah bagi kita boleh menyembah Allah di tengah malam. Boleh beribadat di tengah malam. Wa bi rahmatihi, kita suka seronok pasal dengan sebab kasih sayang Allah, Allah pilih kita dapat mengerjakan ibadat di tengah malam. Wa khairun mimma yajma'un, kata Allah, itu lebih baik daripada apa yang kamu himpun. Kita buat sembahyang tahajud 4 rakaat, 8 rakaat, dibandingkan dengan keyakinan yang tahajud aku buat ni semata-mata anugerah Allah, itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menzahirkan ni, kita yakin. Bila kita yakin, kita pegang betul-betul. Kita boleh main masjid, boleh main mengaji, boleh main sembahyang berjemaah. Anugerah Allah, tuan-tuan. Betul, berapa ramai orang dengar suara azan maghrib tadi? Berapa orang yang boleh main sembahyang berjamaah? Berapa orang? Kita dipilih oleh Allah. Ini bukan perbuatan kita, bukan tenaga kita, bukan riang kita, kedarat kita. Ini kuasa Allah. Allah yang maha kuasa, maka Allah Ta'ala lah yang menyampaikan kita ke masjid. Allah Ta'ala lah yang bagi kita beribadat kepada Allah. Syukur banyak-banyak nikmat Allah yang tak terhingga ke atas diri kita. Jangan kata kita, usaha kita, ikhtiar kita. Tak. Kita kena usaha, kita kena ikhtiar. Itu memang sebagai hamba. Tapi kita buat ni, kita nampak dengan mata hati, semata-mata anugerah dan juga pertolongan, hadiah daripada Allah Ta'ala. Itu dia. Ya, ingat tu, ada nas nak, khalaqakum, wallahu khalaqakum, Allah menjadikan kamu, wa ma ta'malun, dan juga perbuatan kamu Allah bagi jadi. Itu makna Tuhan yang berkuasa menjadikan kamu dan menjadikan perbuatan kamu. Itu dia. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa qaddara arzaqahum. Ya, dia juga yang mengkadarkan segala rezeki kamu. Banyak mana kita dapat? Makan banyak mana, minum banyak mana. Rezeki-rezeki yang kita kecap ni, Allah yang maha kuasa, Tuhan yang bernama Ar-Razzaq, dia bagi rezeki kat kita, tuan-tuan. Walaupun kita bekerja, walaupun kita berniaga, kita bercucuk tanam, kita berternak, kita yakin rezeki ini bukan sebab usaha kita, ikhtiar kita. Rezeki ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang berkuasa tu bagi rezeki. Rezeki dah tentu, tuan-tuan, pada Lauhul Mahfuz. Dalam takluk iradat, kehendak Allah, banyak mana rezeki. Apa yang kita nak makan, apa yang kita nak minum, semua ini dah ditentukan. Sampai masa kun fayakun. Sampai masa, tuan-tuan sekalian, makna kata bila muafakat, kudrat dan iradat berlakulah tanjiz hadis, maka kita mengecap rezeki itu. Tuhan yang maha kuasa, dia bagi rezeki ke atas kita. Rezeki pun wajib i'tiqad, yakin rezeki kita ni Allah yang maha kuasa bagi kat kita, anugerah kat kita. Begitu juga yang kata Tuhan maha kuasa ni, dialah yang berkuasa menjadikan wa ajalahum, dan ajal kamu, mematikan kita. Allah, qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata oleh Muhammad, maut yang kamu lari daripadanya, dia pasti akan menemui kamu. Sakit, kita berubat, disuruh kita berubat. Tapi bab kematian, Tuhan dah tentu siap dah. Tak boleh lari, tuan-tuan. Tak boleh ganjak sikit pun. Seperti mana yang dipermankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya, wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Bila datang ajal seseorang tu, Allah Ta'ala tak percepatkan sesaat, tak perlewatkan sesaat. Tepat masanya. Sampai masa mati. Yang mematikan kita, Allah. Tuhan yang bersifat dengan sifat kuasa. Dia kuasa mematikan. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Aku lebih hampir daripada kamu, lebih hampir pada urat leher. Makna dalam menentukan kematian ni, Allah lebih hampir daripada urat leher ni. Urat leher ni alat pernafasan. Walaupun begitu, tapi Allah lebih hampir. Allah yang menentukan soal kematian. Sampai masa mati. Orang yang lari pada mati, orang bodoh. Orang yang cerdik bersedia untuk mati. Tuan, bab kematian ni, orang cinta dunia takut mati, tuan. Baik itu ilmu tasawuf mengajak kita. Supaya sikit-sikit jauhkan daripada dunia. Orang cinta dunia memang takut mati, tuan. Memang takut nak mati. Nak tinggal dunia yang dia sayang, yang dia kasih. Orang yang tak takut mati, orang yang cinta akhirat. Pernah satu hari, tuan-tuan, seorang khalifah tanya seorang ulama. Dia tanya ulama, kenapa setengah orang dia takut nak mati? Ada setengah orang pula dia gembira nak mati. Ulama ni kata ibarat orang yang terpisah dengan anak dan isteri dia begitu lama. Lama terpisah dengan anak isteri dia. Hari dia nak balik jumpa anak isteri dia, hari itulah yang paling menggembirakan dia. Begitulah orang yang terpisah dengan Allah Ta'ala, yang cintakan Allah, kasihkan Allah. Hari gembira bagi dia, hari bertemu dengan Tuhannya. Begitu juga orang yang lari daripada Tuhan dia. Cukup takut nak jumpa Tuhan dia. Seorang hamba lari pada Tuhan. Orang tangkap dia nak pergi hantar balik kat Tuhan dia. Oh, dia cukup takut. Begitulah orang yang lari daripada Allah. Menderhakai Allah. Cukup takut nak bertemu dengan Allah. Orang yang kasih kepada Allah, dia cinta mati. Pasal apa? Nabi kata, al-mautu jisrul habibi ilal habib. Maut itu jambatan kekasih, bertemu kekasih. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Kamu takkan dapat melihat Tuhanmu melainkan kamu mati. Orang yang cinta Allah, dia rindu nak jumpa Allah, nak melihat Allah. Tak boleh melihat Allah ketika hidup. Nak melihat Allah, mesti mati baru dapat melihat Allah. Wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhan mereka itu mereka memandang. Dapat tengok Tuhan selepas mati. Sebab itu mereka yang rindu Allah, dia suka ke arah kematian. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau orang tanya kita, kenapa aku takut nak mati? Kemungkinan besar kita belum sampai tahap mencintai Allah Ta'ala. Buatlah ibadat banyak-banyak. Antara ibadat-ibadat yang kita perlu buat, tuan-tuan, bangun malam, sembahyang jemaah jangan tinggal, sunat rawatib tu jangan tinggal. Sunat rawatib tu, sunat duha, Al-Quran. Buat ibadat banyak-banyak, mudah-mudahan Allah campakkan di hati kita ni cintakan Allah. Bila hati perasaan cintakan Allah, maka dia akan rindu hari bertemu dengan Tuhan dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi ada ajak doa. Doa mudah-mudahan Allah campak di hati kita mencintai Allah. Doanya berbunyi, Allah marzuqni hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il bari. Itu doa Nabi ajak. Boleh rujuk kitab Sayyidus Salikin, kita boleh rujuk juga kitab Ihya Ulumuddin. Allah marzuqni hubba. Ya Allah, ya Tuhanku, campakkanlah di hati aku ni cintakanmu, ya Allah.
Minta Allah campak di hati kita kasih dan sayang kepada Allah. Wa habba man ahabba. Ya Allah, campaklah di hati aku ni cinta kepada orang yang kau cintai. Orang yang Allah sayang kepada. Para ulama. Minta Allah kita sayang kat ulama. Allah sayang kat Nabi-Nabi. Minta Allah campak hati kita sayang kat Nabi-Nabi. Allah sayang kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilihi saffan. Allah kasih orang yang berjihad di jalan Allah. Minta Allah campak perasaan kita kasih orang yang berjuang ni. Allah kasih siapa? Orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata oleh Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, ikut aku, ikut sunnah Nabi. Nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Minta Allah campak perasaan kita kasih pada orang yang kasih kepada Allah. Apa lagi? Allah marzuqni hubba wa hubba man ahabba wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik. Minta Allah campak kita amalan-amalan, kekuatan untuk beramal dengan amalan-amalan yang membawa kita dicintai oleh Allah. Apa amalan yang membawa Allah cinta kat kita? Berjihad di jalan Allah. Memperbanyakkan amalan-amalan sunat. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sentiasalah Allah Ta'ala tu dapat kita dekati, dapat kita hampiri bin nawafil, dengan memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Ibadat sunat satu amalan yang membawa kita dekat dengan Allah. Kita minta Allah campak di hati kita kasih ibadat sunat tu. Siapa lagi Tuhan sayang? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih pada orang yang bertaubat. Minta Allah campak perasaan kita suka selalu bertaubat. Ini di antara doa yang diajak oleh Nabi kepada kita. Mudah-mudahan sebelum kita mati, Allah Ta'ala mana campak perasaan hati kita, cintakan Allah, kasihkan Allah. Bila Allah sayang kita, Allah redha kita, maka kita menjadi orang yang Allah redha. Maka kematian kita disambut oleh malaikat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah jemput kita. Nanti yang kebahagiaan hidup yang hakiki, begitulah tuan-tuan. Kematian kita makna diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahalah tuan-tuan banyak-banyak buat ibadat. Mudah-mudahan. Sambung kita lagi. Beberapa perkara disebut oleh Imam Ghazali itu, di antara maksud qudrat itu Tuhan menjadikan makhluk satu. Yang kedua, kita wajib yakin Allah menjadikan perbuatan kita. Kalau kita buat amal ibadat, ingat ni ibadat yang kita kerjakan ni anugerah Allah. Dua. Yang ketiga, rezeki kita. Jangan kata kederat kita, Allah bagi rezeki. Dan yang keempat, ajal kita, kematian kita. Allah yang mematikan kita. Itu dia. 4 guna. Artinya menjadikan Allah Ta'ala. Ya, itu akan segala makhluk. Segala makhluk, semua ni dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tak ada satu makhluk pun Tuhan tak bagi jadi. Tak ada. Tak ada selai rumput yang Allah bagi jadi. Tak ada. Apa yang Tuhan bagi jadi, makhluk tak boleh bagi jadi. Rumput selai, makhluk tak boleh buat. Bergabunglah Jepun ke Korea ke Rusia ke Amerika ke untuk buat selai rumput, tak boleh. Mereka tak mampu nak buat sekok nyamuk. Sebiji padi, tak boleh. Sampai sekarang. Teknologi yang hebat macam mana tak boleh buat apa yang Tuhan buat. Memang tak boleh. Kita yakin, insya-Allah. Artinya menjadikan Allah Ta'ala itu akan segala makhluk semua sekalian.
Lain daripada Allah, semua dipanggil makhluk. Termasuk arash, kursi itu makhluk Allah. Habis dia kata Tuhan duduk atas arash pula dah. Arash duduk atas langit. Habis belum ada arash, Tuhan duduk mana? Tuhan mana duduk-duduk? Mana Tuhan bertempat? Yang jenis bertempat ni makhluk. Tuhan bukan makhluk. Dia khalik. Tak perlukan tempat. Hei, payah betul dengan Bapak Wahabi ni. Mengajilah tuan-tuan. Serangan. Dulu-dulu dia pun menyorok. Lah ni berani terang-terang. Saya kata dia ni bodoh. Cuba tuan-tuan fikir. Dia kata. Dia ajak kita fikir. Manusia berjisim. Binatang berjisim. Malaikat pun berjisim. Takkan Tuhan tak berjisim? Loh. Binatang berjisim, lembu, kambing berjisim. Takkan Tuhan macam lembu dan kambing? Bodoh, tak reti. Bapak ni dia berapu, doktor. Yang sepelik dia panggil masuk TV pasal apa? Orang tak tahu. Menyesatkan. Gulungan macam ni. Satu lagi saya tengok video dia. Dia kata apa? Allah Ta'ala makna kata menyatakan dalam Quran, besok di akhirat kita boleh melihat Allah Ta'ala. Tengok apa tuan-tuan? Tentu tengok dengan mata. Bila sebut mata, tentu arah. Depan, kiri, kanan. Berarti Tuhan ada arah. Kacau. Hanya fikirlah dengan otak. Hang fikir otak hang jadi gila tahu tak? Sebab itu Allah Ta'ala, Nabi kata dalam hadis, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zidatillah fatahliku. Nabi kata, hadis Bukhari Muslim, fikir tentang kejadian-kejadian makhluk ciptaan Allah. Jangan fikir tentang Allah, fatahliku, kamu binasa, makna kamu sesat. Allah kata boleh tengok Tuhan, boleh tengok macam mana kita nak tahu. Di akhirat kita nak cerita bab dunia macam mana? Satu laki-laki Allah bagi 70 bidadari. Fikir macam mana nak tak layan. Aku bini 4 pun tak layan. Bini 70 apa fikir macam mana? Di akhirat tak tahu Tuhan buat macam mana, kita tak tahu. Tak sampai otak kita fikir, tak sampai. Tengok duk fikir mereka tu. Aku biru. Kita yakin boleh melihat Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Habis cerita. Ini dah duk fikir lah tu arah. Merapu-rapu apa ni. Tak tahulah kita tuan-tuan. Jadi wajib kita yakin. Dengan penuh keyakinan. Bahawasanya semua ni ditentukan oleh Allah. Makna Allah yang menjadikan semua tadi. Ya. Allah menjadikan akan segala makhluk dan segala perbuatannya. Perbuatan makhluk. Perbuatan mereka itu, perbuatan makhluk itu. Allah yang menjadikan. Hadis, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak bergerak satu zarrah sekecil-kecil pun takkan boleh bergerak. Melainkan Allah yang menggerakkan. Kita berjalan, kita duduk, saya bercakap, semua ni Allah Ta'ala. Kita tak ada haula, tak ada quwwata. Tak ada daya, tak ada upaya. Semua ni makna kata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi kata musannif, dan mengira-ngirakan rezeki mereka itu makhluk. Rezeki kita Allah yang bagi. Orang ni banyak, orang ni sikit, orang ni lebih. Semua Tuhan dah atur siap dah. Kita kena redha rezeki. Sikit pun tak apa, banyak pun tak apa. Kalau banyak syukur, sikit pun kita syukur. Fa amma iza mabtalahu. Fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma iza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu. Fa yaqulu rabbi ahanan. Manusia bila kami bagi rezeki yang banyak kepada mereka itu, mereka memuliakan rezeki itu. Ini semua nikmat daripada Allah. Dia kata apa?
Allah redha dengan mereka. Allah muliakan mereka. Dapat banyak rezeki, dia seronok. Amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi apabila Allah bagi rezeki sekadar, bagi sikit kadar, dia kata Allah hina dia. Sikit ke banyak rezeki daripada Allah. Kita wajib memuliakan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sikit banyak yang penting berkat. Ingat rezeki Allah. Itu dia. Rezeki Allah. Jangan ragu-ragu bab rezeki. Macam Imam Ghazali cerita tuan-tuan sekalian dalam kitabnya Minhajul Abidin. Satu orang kerja dia korek kubur. Bukan dia tanam mayat, dia korek mayat. Orang mati, simpan mayat, malam tak lagi dia korek. Dia curi kain kapan. Dia ambil kain kapan, dia biar mayat tu telanjang, basuh, jual kain kapan. Itulah kerja dia bertahun-tahun. Takdir Allah Ta'ala, kata Imam Ghazali, satu hari, satu malam, dia korek-korek kubur tu, mayat tu bercakap. Kamu buka aurat aku di hadapan Allah, dia lari ke laman kau. Balik fikir habis. Akhirnya buat putusan, letak jawatan, korek kubur, piduk pondok. Mengaji dengan Syekh Imam Abu Yazid Al-Bustami. Satu hari dia cerita kat Abu Yazid tentang kerja dia. Kerja saya tuan guru, korek kubur, curi kain kapan. Apa kamu dapati? Saya korek beribu-ribu kubur dia tahu. Ni zaman tabi'in ni. Tapi yang menghadap dada ke kiblat tu cuma sikit sangat. Kubur yang dia korek tu, mayat yang dia korek tu kebanyakannya membelakangkan kiblat. Sikit sangat yang menghadap kiblat. Tok guru kata apa? Abu Yazid Bustami, itulah mereka yang syak rezeki Allah Ta'ala. Yang ragu-ragu dengan rezeki Allah. Rezeki ni tuan-tuan, bab akidah. Masuk takluk kudrat lagi ni. Kita wajib yakin. Rezeki daripada Allah. Kita nak buat apa? Buatlah. Nak hantar anak pergi tahfiz ke, hantar pergi pondok ke, mengaji agama ke, apakah. Hantar. Jangan takut bab rezeki. Takut mati itu dada membelakangkan kiblat. Logiknya, kita sendai mayat kiri kanan, kalau dia terbalik, terterak atau terlentang, mana boleh dia terbalik? Mana boleh pusing balik? Mana boleh? Tapi itu yang berlaku ditunjuk oleh Allah kepada penggali kubur. Itu zaman tabi'in, zaman la Allah. Lagilah tuan-tuan. Jangan ragu-ragu. Kita nak balik jumpa Tuhan ni, bab akidah bagi selesai. Jangan ada tersangkut. Perbuatan kita selama kita buat ibadat ni anugerah Allah. Jangan kita kedekat kita. Kan? Bab kematian kita. Kita boleh berubat tak salah. Tapi jangan kita bergantung kepada ubat. Bergantung kepada Allah Ta'ala. Kan? Begitu juga bab rezeki. Yakin ini semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin rezeki. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Allah lah menjadikan segala makhluk dan segala perbuatan mereka itu makhluk dan mengira-ngirakan rezeki mereka itu dan segala ajal mereka itu. Kematian kita ni, ajal kita Tuhan dah tentu dah. Macam satu orang tuan, dia hadir di majlis Nabi Sulaiman alaihissalam. Tiba-tiba dia duduk majlis Nabi Sulaiman, dia nampak sang lelaki yang menakutkan dia. Dia kata kat Nabi Sulaiman, Nabi Allah, aku takut kat lelaki-lelaki tu. Boleh tak hantar aku jauh daripada sini? Nabi Sulaiman kata, nak pergi mana? Aku nak pergi satu pulau. Pulau Hindi ke mana ada, jauh dari sini. Nabi Sulaiman panggil jin, bawa pergi pulau tu. Yang malaikat maut tuan-tuan. Dia duduk round pulau tu lama dah. Dia tengok tak ada orang. Dia ni, nyawa dia dicabut di pulau ni. Lagi 5-6 minit tuan-tuan. Dia masih tak ada situ lagi. Malaikat dia cari.
tengok di tempat Nabi Sulaiman. Kawan ni tengok malaikat maut, takut turun Nabi Sulaiman hantar ke pulau yang tertulis di Lauhul Mahfuz, mati di situ. Dia sampai-sampai, malaikat kata, sila. Ambil nyawa dia, mati. Kematian ni ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tak boleh lari. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Maut yang kamu lari padanya, dia pasti akan menemui kamu. Orang yang lari pada mati, kerja bodoh. Orang cerdik membuat persiapan untuk mati. Carilah jalan. Mudah-mudahan Allah campak perasaan kasih kepada Allah. Kematian itu merupakan masa yang kita cukup suka, kita nanti-nantikan untuk bertemu kekasih kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Qala musannif rahimahullah ta'ala, firman Allah, kata musannif, ya. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Seperti yang disebut oleh Imam Ghazali tadi, maksud kata Allah berkuasa tu, Allah menjadikan kamu dan juga menjadikan perbuatan kamu. Mana dalil dia? Dalilnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah juga menjadikan perbuatan kamu. Itu dalil Quran. Quran sebut begitu. Artinya bermula Allah itu menjadikan akan segala zat kamu dan menjadikan ia akan segala perbuatan kamu. Semua Allah Subhanahu wa taala. Satu. Seperti firman Allah Ta'ala. Tadi yang kata Allah berkuasa, yang Allah kadarkan rezeki. Ini dalil rezeki pula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya, dan tiada ada daripada suatu yang melata-lata atau di dalam bumi ini, melainkan atas akuan Allah Ta'ala yang memberi rezeki akan dia. Semua makhluk ni Tuhan bagi rezeki. Tak ada seekor binatang pun, makhluk pun yang tak ada rezeki. Allah Ta'ala dah tentukan rezeki dia. Nabi kata, tertulis di belakang lembu jantan, tertulis di belakang ikan, nama si Fulan bin si Fulan. Tulis siap dah. Sidik Nur. Belakang ikan apa? Ikan bawai. Pergi ceramah perleh, tak lagi orang jamu gulai bawai. Cantik gulai bawai. Bawai ni ambil mana? Allah, beli di padang besar Ustaz. Oi, tengok cantik sangat, beli 10 ekor. Tanya dia pas situ, dia kata ikan Kuala Siam. Teluk Siam. Di Teluk Siam tu berjuta-juta ikan bawai. Salah satunya tulis Sidik Nur. Ikan tu sampai kat aku. Tak lari punya awak. Rezeki kita sampai kat kita. Tak ada salah alamat. Jangan bimbang, tuan-tuan. Ninja Van pun tepat alamat. Dan bila nak hantar barang singgah Ninja Van. Kadang GNT. Alamat kita tak pernah silap. Ninja Van, JNT pun tak silap alamat. Takkan Tuhan silap alamat kot. Kena berhapu rezeki kita sampai ke kita. Cukup puas dengan rezeki yang Allah anugerah kepada kita. Tak perlu nak pergi cari rezeki orang lain. Kita puas hati dengan rezeki Allah. Ya. Dan tiada daripada sesuatu yang melata-lata, tak seekor pun binatang yang melata di dalam muka bumi ini, melainkan atas akuan. Allah akui, Allah jamin. Rezeki ini ada macam-macam, tuan-tuan. Pertama, rezeki madmun. Kedua, rezeki maksum. Ketiga, rezeki mamluk. Keempat, rezeki mau'ud. Ada 4 rezeki dalam kitab Imam Ghazali. Apa rezeki madmun? Rezeki yang Allah jamin untuk tegak tubuh badan kita. Yang membolehkan kita buat ibadat. Rezeki ni Tuhan jamin siap dah.
Takkan mati kita dengan sebab tak makan kalau belum sampai ajal. Sebelum ajal kita, rezeki itu Tuhan dah atur siaplah. Rezeki itu sampai kat kita. Rezeki madmun yang Tuhan jamin. Yang kedua, rezeki maksum. Rezeki yang dibahagi-bahagikan. Nak makan apa, nak minum apa, nak pakai apa, nak naik kenderaan apa, semua ada Tuhan atur siap dah. Kita kata, saya lah, pagi ni nak makan roti canai telur. Sampai kedai tuan-tuan, nak makan roti canai telur. Tengok ada pulut kuning. Pulut kuning ni, tuan-tuan sekalian, kalau kita dulu tunggu masuk Jawi kan. Masuk Jawi, mula nak pergi mengaji, mak pak kita buat pulut kuning ni tak? Naik labiah kuning, naik Quran. Saja-saja di kedai tak nak jual. Hari itu ada pulut kuning, gulai telur dengan ubi kentang. Allah kena gaya. Tukar menu lah hari itu. Kita kata nak makan roti canai, rupanya rezeki kita tertulis di Lauhul Mahfuz pulut kuning. Itu rezeki kita. Rezeki itulah sampai kat kita. Itu nama rezeki maksum yang telah dibagi-bagikan oleh Allah. Rezeki mamluk. Rezeki itu kita milik, tapi bukan rezeki kita. Belum tentu rezeki kita. Saya ada lembu, tak banyaklah lembu. Bukan lembu saya, lembu sekolah lah. Kadang-kadang budak kata juga, Tok Guru, lama tak makan lembu. Itu kira nak ada lembu lah tu. Tangkap sekok sebelah. Rezeki saya lah. Saya pemilik saja, tapi bukan rezeki saya. Doktor kata, masa saya nak keluar hospital dulu, Ustaz darah tinggi, jangan buat baik. Ni kali pertama minor stroke. Kalau Ustaz tak jaga dia main nombor 2, mungkin habis. Allah. Nak buat lembu doktor, kaki 4 tak boleh. Kaki 2 tak apa. Lembu kaki 4. Tak makan lah. Rupanya lembu ni rezeki mamluk dia. Milik. Rezeki tak ada abad nak makan. Kami ni apa tak? Ya. Yang keempat, rezeki mau'ud. Rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Dijanji dengan bersyarat. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu qaryah beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah buka pintu berkat langit dan bumi. Kemakmuran, murah rezeki. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang Allah nak bagi, rezeki tak sangka-sangka, dengan syarat wa man yattaqillah. Itu dipanggil rezeki mau'ud. Rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis-jenis rezeki. Ya. Dan tiada ada daripada melata-lata di dalam muka bumi ini melainkan atas akuan Allah. Allah akui pada memberi rezeki akan dia. Allah yang berkuasa, bersifat kudrat. Dialah yang memberi rezeki kepada kita. Nak usaha ke tak? Itu tengok makam lah. Kalau makam kita makam asbab, macam kita kebanyakan, kita kejar, tak apa, tak ada masalah. Orang yang makam tajrid, ramai ada juga sikit-sikit yang makam tajrid, dia tak kerja macam Nabi-Nabi. Betul lah, Nabi masa belum angkat jadi Rasul, memanglah dia berniaga. Tapi setelah dia menjadi Rasul, apa kerja Nabi? Mana Nabi berniaga? Tak ada. Khalifah Ar-Rashidin, ulama-ulama besar, mana ada kerja? Tak kerja. Rezeki Tuhan hantar dia. Ada je rezeki mereka itu. Saya duduk pondok tuan, Tok Guru balik mengajar, duduk di Mekah 30 tahun. Balik-balik ke Kedah, terus buka pondok mengajar, siang malam pagi petang mengajar. Saya tengok mata kepala saya tuan, dia tak buat bendang, tapi bawah rumah dia ada jelapang. Jelapang dia bila-bila atau penuh ya. Ada je orang bagi zakat. Siam pun bagi zakat. Siam kapiak pun bagi zakat. Saya tengok pun nak tergelak.
Rumah saya tepi jalan, dalam pondok tu. Tengok seekor siam, seorang siam tu. Siam tu nama Dan. Dia buah padi 2 guni, atas derek besar dia tu, dia tolak. Woi Dan, hang pi mana? Aku nak pi bayak padi zakat. Dia pikir hati hang ni kapiak zakat apa? Nak bagi kat siapa? Aku nak bagikan tuan guru lah, bolok. Dia kata aku bodoh. Saya ikut belakang dia. Tengok dia pergi hantar padi kat siapa. Tuan guru. Awak Dan, aku mai bayak padi zakat. Hang letaklah tahun tu. Terima nu Tok Guru? Aku terima. Kata Tok Guru. Kau pihak siapa bayak zakat? Rezeki ada aja insya-Allah. Ini golongan tajrid. Khilaf antara Imam Ghazali dengan gurunya Imam Malik. Pasal cari rezeki ini. Imam Malik kata rezeki, kalau kita tak cari dia mai cari kita. Imam Ghazali kata macam mana pula Tok Guru, kalau kita tak cari macam mana dapat rezeki? Rezeki ni kena cari. Imam Syafi'i nak menunjukkan benar pandangan dia. Satu hari dia pergi cari rezeki. Minta kebenaran Tok Guru, tak mengaji hari itu, nak pergi kerja. Tok Guru tak pergi kerja. Apa kerja dia? Dia dapat kerja kutip buah anggur. Kutip buah anggur tu, belah petang orang bagi dia 1 bakui anggur untuk buat balik. Dia ambil bakui anggur tu, letak di belakang, balik pergi ke pondok. Dia kata, Tok Guru, saya ni tak mengaji, saya pergi kerja kutip anggur. Inilah upah yang saya dapat. Kalau saya tak kerja, mana dapat anggur banyak ni? Makanlah Tok Guru, makan. Imam Malik pun makanlah. Sambil makan sambil gelak. Sambil makan sambil gelak. Kenapa Tok Guru gelak? Aku hantar daripada pagi sampai ke petang. Tak kerja apa? Mengajar. Yang kata rezeki tu, aku tak cari dia, dia main cari aku. Anggur dia lah. Anggur dia lah. Jadi kita ikut makam kita lah. Tak apalah kita nak kerja ke tak kerja, itu soal kita lah. Tapi wajib yakin rezeki yang kita dapat ni merupakan daripada Allah, Tuhan yang berkuasa. Tuhan itulah bagi kita rezeki. Jangan duk kata rezeki ni aku yang cari. Banyak orang cari rezeki tak dapat, pergi duduk mengais dengan Perak tu. Cari suntuk tak dapat apa-apa. Ada juga. Dia tak? Kebanyakan yang duk hambat siang malam pergi petang, semayang pun tak ada. Mengaji tak ada. Tak kaya-kaya pun. Kadang-kadang dia tak tahu mana pun. Kaya-kaya. Contoh kena Ustaz Busyra. Temuh. Ustaz Busyra ni tuan-tuan sekalian, dia buka sekolah Darul Aitam, anak yatim. Saya bersembang dengan dia. Dia kata, Ustaz, saya ni tulis buku untuk teks sekolah kebangsaan. Darjah 1 sampai darjah 6. Buku dia tu dipilih oleh Majlis Agama Islam Perak. Dulu tuan-tuan, pelajaran agama sekolah kebangsaan bawah kuasa Majlis Agama Islam Negeri. Saya rasa lah sijil tu tak ada lagi. Cop lambang Perak di bawah ni. Jadi buku dia diterima sebagai buku teks sekolah kebangsaan negeri Perak. Dapat royalty. Royalty tu dia guna beli tanah. Ditemuh tu. Tak pedih tuan, tanah tu pula ada biji. Nak kata naik tangan tu. Banyaklah duit dapat. Penyimpan terbanyak di Perak ni tuan-tuan dalam Bank Bumi Putera Perak. Bank Bumi Putera Perak. Lah ni tak ada dululah. Penyimpan terbanyak dalam Bank Bumi Putera Perak Ustaz Busyra. Bila dia pension tuan-tuan, dia buka sekolah Darul Aitam untuk anak-anak yatim. Dia kutip anak yatim, dia bagi mengaji. Semua dia bayar, makan semua dia. Mana budak-budak cerdik, dia pergi hantar keluar negara. Almarhum Ustaz Busyra. Dia kata rezeki tu tak pulun terang mana pun. Yang setengah tu hambat, tak terang mana pun. Bukan rezeki. Dia tak? Dia dia. Sebab rezeki ni Tuhan dah tentukan pada azali.
Habis. Kemudian lagi kata musannif, dan lagi firman Allah. Firman Allah berkaitan dengan kematian. Kita wajib i'tiqad Allah menjadikan kita, Allah juga menentukan, menjadikan ajal kita. Kematian kita Allah yang menjadikan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Artinya apabila datang ajal, maknanya kematian kita. Ajal kita dah sampai. Ya, nescaya tiada dapat dikemudiankan, diperlewatkan barang satu saat. Sesaat pun tak boleh lewat. Dan tiada dapat didahulukan, dipercepatkan barang satu saat. Saat pun tak lewat, satu saat pun tak cepat. Sampai masa kita mati. Tak ada syarat. Tuhan tak sebut dalam Quran syarat kematian. Mati, mati betul. Kita pun tak tahu tuan-tuan bila kita nak mati. Sebab itu Nabi Isa AS nasihatkan kita. Qala Isa AS, kata Nabi Isa, ad-dunya salah satu ayam. Dunia ada 3 hari. Jangan duk kira dunia ni banyak-banyak. Bulan-bulan, tahun-tahun, jangan. Setiap hari kita nampak mata hati kita, dunia ni ada cuma 3 hari. Mana harinya? Amsi, mado. Hari kemarin dah terlepas. Ma biadika minhu syai'. Tak ada sesuatu lagi di tangan kamu. Hari kemarin, tuan-tuan sekalian, hari Sabtu kemarin dah terlepas. Menangis air mata darah kita nak dapatkan hari kemarin, takkan dapat dah, tuan-tuan. Dah terlepas. Kalau kemarin kita buat taat, alhamdulillah. Kalau kemarin kita buat benda sia-sia, rugi amat sangat. Apatah lagi kalau kita buat maksiat. Kerana hari kemarin dah terlepas. Tak dapat baliklah. Kemarin tentu confirm bukan hak kita lah. Wa ghadan la tadri atudrikuhu amla. Hari besok kita belum pasti kita boleh jumpa atau tidak hari besok. Hari besok belum tentu kita punya. Kita makan, tuan-tuan, kita ambil makanan buah kat mulut, tengah konyol. Kemungkinan sebelum kita telan, ajal kita sampai. Kita langkah kaki kita yang kanan, kemungkinan belum sampai tempat kita langkah kaki kita yang kiri, ajal kita sampai. Jadi jangan tunggu-tunggu hari besok, sebab hari besok belum pasti. Atudrikuhu amla. Sama ada kamu dapat hari besok ataupun tidak. Ni malam ni kita duduk elok-elok ni. Dengan esok pagi dah tak ada. Kan selalu ada macam tu. Malam tadi dengar kuliah. Dengar subuh tadi dah tak ada. Tak tahu malam ni adakah kita tidur terus atau bangkit. Semula kita pun tak tahu. Kemarin dah confirm bukan kita punya. Besok belum tentu kita punya. Habis mana hari kitanya? Wa yaumun anta fihi faghtanimhu. Hari yang kamu ada, hari ni, malam ni, ketika ni, faghtanimhu, rebut, ambil. Kalau tuan-tuan nak tahajud, malam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak baca Quran, malam ni lah. Tuan-tuan nak buat apa? Sekarang. Jangan tunggu-tunggu besok. Kerana besok belum tentu kita punya. Ini pesan Nabi Isa alaihissalam kepada kita semua. Yang dinakalkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Disebut macam tu. Saya nakal, ambil pada kitab Imam Ghazali. Ya, ya, Masya Allah. Artinya, apabila datang ajal kamu, ajal mereka itu. Jadi dalam senarai dekat malaikat dia ada, tuan-tuan. Dia ada siap. Kita semua ni dah ada dah. Bila dekat-dekat nak mati, tuan-tuan, malaikat duduk main round tengok kita. Dia ikut kita. Dia tengok rumah kita di mana. Semua dia ikut. Macam SB lah. Bila nak tangkap kita, ada main 2-3 hari sebelum tu dia main, dia tengok. Tengok kata kita ada orang ikut. Saya dulu ni pernah ambil gitu. Tengok motor saya orang dia ikut kerap. Siapa dia ikut kerap? Sehari 2 hari batu pop dia pegang. Itu SB, ni malaikat. Dia main round, tengok muka kita. Dia nak ambil kita.
Itu dia. Jadi apabila datang ajal mereka itu, nescaya tiada dapat dikemudiankan barang satu saat dan tiada dapat didahulukan barang satu saat. Sesaat pun tuan-tuan tak lari. Allah takkan lewatkan. Di hadapan mata doktor, Allah ambil nyawa anak doktor. Doktor ni cukup sayang kat anak dia. Tak boleh sampai masa anak doktor pun dia ambil. Nyawa doktor pun tuan ambil. Tak upaya tuan-tuan. Bak kematian ni. Ada kawan saya, kesian tengok dia. Dia baguslah jaga kesihatan. Saya jumpa doktor, mula-mula keluar hospital dulu. Kan? Sebulan keluar dari hospital, terus pergi jumpa doktor. Bulan depan Ustaz mai pula. Lepas tu dia kerja 3 bulan. Masa Covid dulu, setahun tak jumpa doktor. Tak boleh mai hospital Covid. Baru ni, pergi jumpa doktor, dia bagi tempoh 6 bulan baru jumpa. Kawan saya ni tiap-tiap bulan jumpa. Dia ada duit. Pergi doktor swasta. Cek semua. Cek semua sekali. Jantung, buah pinggang, darah tinggi, kencing manis, semua cek. Assalamualaikum, apa cara? Clear Ustaz, clear. Semua okey. Senyum. Dia parking kereta seberang jalan klinik tu. Masa dia lintas, tak parking betul. Kereta landak dia, clear tu. Nak mati kerana darah tinggi ke, nak mati. Tuhan dah tentu siap dah. Bukan nak kita tak tahu berubat lah. Tapi kena yakin, sampai masa aku mati. Baik tu kita kena sentiasa bersiap sedia untuk mati. Jangan kita lalai ingat lain. Bila tuan-tuan ingat lain, tuan-tuan akan terbabas dalam hidup ni. Ingat mati, macam orang bawa kereta, break dia makan. Bila ada aksiden, tekan break, selamat. Kita teralik, orang telefon, kita pun bercakap, sedap-sedap, kereta berhenti depan traffic light. Allah, tekan break, selamat. Kona-kona yang kona banyak nak pergi terung kan. Kita kona-kona nak terbabas, tekan break, selamat. Hidup kita betul lah. Bila ingat mati, alhamdulillah tak jadi nak buat benda pelik-pelik tu. Ini break tak makan, tekan belosok. Lupa mati ni, itulah yang terbabas hidup kita. Selalu terbabas dengan sebab lupa mati. Ingat mati. InsyaAllah. Jadi maka kata musannif rahimahullah ta'ala, ya, kerana rezeki seseorang dan ajalnya telah mengkadarkan Allah di dalam ilmu Allah. Rezeki kita, ajal kita dalam pengetahuan Allah. Allah dah kadar dah, dah tentu dah. Bila mati, bila dapat rezeki, semua tu ada tentu siap dah. Kan? Tanjizi qadim dalam takluk iradat. Tu ada tentu siap dah. Sampai masa kun fayakun. Bila muafakat dengan kudrat dan iradat, berlakulah tanjizi hadis, kita matilah tuan-tuan. Jadi kematian itu makna kata pasti, mesti berlaku. Jadi kita bersiap dia lah tuan-tuan. Saya balik kampung tengok ramai dah mati. Kita pun selalu terasa bangkit tengah malam, mayang doa pada Allah. Allah maja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah sebaik-baik hari aku. Hari aku bertemu Engkau, ya Allah. Wa anta radin anna. Ketika itu Engkau redha akan aku. Kita minta supaya kematian kita diterima oleh Allah sebagai hamba-Nya yang diredai. Kan? Kita minta betul. Allah maktim bisalihati a'malana. Minta kita sudahkan makna kata hidup kita ni sebagai hamba yang soleh. Oleh kerana kita tak tahu bila kita mati, hari-hari pastikan kita berada sebagai hamba yang soleh. Satu khabar gembira untuk tuan-tuan sekalian. Terutama tuan-tuan dah jadi ahli ilmu.
Penuntut ilmu, istiqamah, jangan tinggal mengaji. Jangan tinggal mengaji. Tak apalah, main mengaji maghrib pun tak apa, tak apa. Tiap hari tuan-tuan jangan tinggal mengaji kecuali tuan-tuan ada masalah. Tuan-tuan mengaji dengan syarat niat tuan-tuan bagi betul. Niat kita ni liyuhya bihil Islam. Untuk menghidupkan agama Islam. Untuk beramal dengan Islam. Dalam diri kita, rumah tangga kita, masyarakat kita dan negara kita. Kalau ini yang tuan-tuan buat, saya nak sampaikan satu kabar gembira daripada Rasulullah SAW yang bersabda, "Man ja'al mautu wa yatlubul ilma liyuhya bihil Islam fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah." Man ja'al mautu, siapa mati? Wa yatlubul ilma, sedangkan dia sebagai seorang penuntut ilmu. Hari-hari dia mengaji. Kemudian satu hari dia mati. Tapi dia sebagai ahli ilmu, orang penuntut ilmu. Tak kira lah mati kemalangan, kan mati sakit, kan tak kira mati apa, tak kira. Tapi pokoknya dia mati sebagai penuntut ilmu. Apa tujuan dia mengaji? Liyuhya bihil Islam. Kerana nak menghidupkan agama Islam dalam diri dia, rumah tangga dia, masyarakat dan negara dia. Itu matlamat dia mengaji. Tiba-tiba dia mati. Apa dia dapat? Nabi kata fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Dia akan bersama-sama dengan para-para nabi dalam syurga derajat yang satu. Ini peluang tuan-tuan penuntut ilmu. Jangan tinggal mengaji. Yang kedua, betulkan niat. InsyaAllah tuan-tuan, Nabi tak bohong. Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap tuan-tuan daripada nafsu. Nabi bercakap semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap Nabi benar tuan-tuan. Mengajilah, tuntutlah ilmu sampai mati. Tuan-tuan mengaji, Allah Ta'ala campak rasa sayang kepada manis ilmu. Tuan-tuan sakit, rebah, rempah, tuan-tuan mai juga. Anak cucu tuan-tuan bawa dengan kereta. Bertongkat pun tuan-tuan mau. Mudah-mudahan tuan-tuan. Inilah makna salah satu daripada makna harapan kita. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu ni, Allah sayang kat kita. Innal malaikata la tada'u ijnihataha li talibin ilmi ridha'an bima yasna. Malaikat sentiasa menghamparkan sayapnya, melindungi, merahmati orang yang menuntut ilmu kerana suka dengan perbuatan mereka itu. InsyaAllah, mudah-mudahan. Itu dia. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, ya, ini semua telah ditakdirkan oleh Allah, yakni telah tertentu dalam ilmu Allah dan dalam lauhil mahfuz, tidak dapat berubah-ubah sekali. Tak berubah tuan-tuan, bab rezeki, kematian dan beberapa perkara yang disebutkan tadi takkan berubah, sebab ini Tuhan dah tentukan pada azali, insya-Allah. Jadi kita sambung sikit lagi nanti dengan izin Allah berkaitan dengan khudrat ini. Jadi 3-4 perkara kita kenal tadi yang dikasutkan Allah berkuasa. Allah lah yang menjadikan kita, yang menjadikan tuan-tuan sekalian perbuatan kita. Bila kita yakin Allah jadikan perbuatan kita, kita mengaji, kita syukur. Bukan aku. Allah Ta'ala bagi hidayah, bagi taufik. Aku semayang, aku berjamaah, aku bangun malam, aku puasa sunat. Ni puasa sunat Rejab ni. Rejab nak main dia ni. Saya nak bagi sikit motivasi kat tuan-tuan. Tuan-tuan puasalah bulan Rejab. Jangan tinggal. Tak boleh buat sebulan, 2 minggu pun jadilah. Kalau tuan-tuan puasa 2 minggu bulan Rejab. Bulan Syakban tuan-tuan puasa 3 minggu, lebih sikit. Rejab dengan Syakban tuan-tuan dah latih perut tuan-tuan lapang. Mai bulan Ramadan itu dah jadi kebiasaan. Tuan-tuan boleh makan sikit-sikit ya bulan Ramadan. Buka puasa
tak layan hawa nafsu. Tuan-tuan ada kekuatan. Jadi kita nak tuan-tuan sedaya upaya sepanjang Ramadan ni kita nak hidupkan Ramadan. Kunci dia nak hidupkan Ramadan, kurangkan makan. La tumitul qalba bikasrati ta'am wa syarab, kata Nabi. Jangan batalkan, jangan makna matikan hati kamu dengan banyak makan, dengan banyak minum. Kita makan ala kadar. Kita latih bulan Rejab, latih bulan Syakban, bulan Ramadan perut kita dah biasa makan sikit. Lagi sikit tuan-tuan makan, lagi kuat tuan-tuan mendirikan malam. Manalah tahu tuan-tuan habuan kita, tahun ni kita dapat Lailatul Qadar. Manalah tahu tu habuan kita. Jadi kita usaha, insya-Allah bermula mujahadah bulan Rejab, disambung bulan Syakban. Datang bulan Ramadan, kita akan bersiap sedia untuk menghidupkan sepanjang malam bulan Ramadan. 30 malam tuan-tuan hidupkan, insya-Allah satu malam ada dalamnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tambahlah kita ada hujung-hujung ni kan. Mudah-mudahan Allah anugerah kita Lailatul Qadar, insya-Allah. Saya rasa itu saja yang dapat disampaikan malam ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna. Waqtim bi salihati a'malana. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.